Assalamualaikum, nama saya Ain Safina binti Rohizam, pemegang kad matrik 17 DIB 21F2072. Saya akan menerangkan tentang hukum taklifi dan maksud kitab Allah. Hukum taklifi ditafsirkan sebagai kitab Allah yang mengandungi tuntutan terhadap mukallaf supaya melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau mengandungi pilihan sama ada melakukan ataupun meninggalkannya. Seterusnya ialah kitab Allah bermaksud kalam Allah yang dapat difahami dan diisbahkan secara langsung kepada Allah atau melalui Al-Quran atau dinisbahkan secara langsung kepada Allah melalui As-Sunnah, Ijma' Al-Qiyas dan melalui dalil-dalil lain. Dalam arti kata lain, keterangan dan keadaan yang diberikan oleh Allah sebagai penggubal hukum syarak terhadap segala perbuatan mukallaf. Contohnya, wajib, haram, harus dan makruh. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syafiqah binti Fazli, 17 DIB 21F2038. Hara dari sudut bahasanya ialah sesuatu yang dibolehkan jika kita mengambilnya dan dibolehkan jika kita tidak mengambilnya. Dari segi uruf syarak, ia merupakan sesuatu yang dipuji sekiranya melakukannya atau meninggalkannya. Sekiranya sesuatu perkara yang harus itu akan menyampaikan kita kepada perkara yang bertegah agama, maka ia turut ditegah syarak. Hukum harus ialah sesuatu amalan yang tidak berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa apabila meninggalkannya. Namun demikian, para ulama usul tetap menganggap harus sebagai sebahagian daripada hukum taklifi kerana ia masih mempunyai perkaitan. Perkaitan yang dimaksudkan ialah hukum harus boleh disabitkan menerusi dalil syarak yang juga berbentuk arahan atau larangan, yang biasanya boleh menghasilkan hukum wajib, sunat, haram dan makruh. Nama saya Rudiah binti Wah, pemegang kad matrik 17 DIB 21F2008. Saya akan menerangkan tentang lafaz harus, mukallaf dan contoh perbuatan harus. Lafaz harus. 1. Lafaz al-amru atau suruhan yang membawa faedah harus berdasarkan karinah yang mengubah daripada wajib kepada harus. Contohnya makan dan minum. 2. Membawa lafaz halal. Yang ketiga, lafaz mengangkat junah, salah. Yang keempat, lafaz mengangkat dosa. Mukallaf. Mukallaf ialah orang yang dipertanggungjawab dengan kewajipan dan perintah untuk menjalankan hukum tuntutan agama Islam serta menjauhi larangannya. Atas dasar, orang tersebut sudah mencapai usia dewasa dan mempunyai akil baligh serta telah sampai seruan agama syariat Islam kepadanya. Contoh perbuatan harus. Antara contoh perbuatan harus ialah perbuatan makan dan minum, bermain, mandi dan lain-lain perkara yang harus. Seseorang mukallaf yang melakukan perkara harus ada kalanya boleh mendapat pahala atau berhadapan dengan dosa di sebalik tindakannya jika disertakan dengan niat yang baik atau niat yang buruk. Contoh, mukallaf boleh mendapat pahala di sebalik tindakan makanan dan minumnya jika dia meniatkan sesuatu yang baik seperti untuk mendapatkan tenaga demi menunaikan ibadat. Sebaliknya, dia pula mungkin berhadapan dengan dosa jika dia berniat jahat seperti dia makan untuk mendapat bentuk tubuh yang sasa agar dikenali ramai. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah binti Salim, nombor matrik 17 DIB 21F2010. Saya akan menerangkan contoh-contoh perbuatan hukum harus. Yang pertama, memakai pakaian yang digemari tanpa melanggar hukum syarak, memilih jenis makanan yang disukainya dan memilih bidang pekerjaan yang bersesuaian minat dan kelulusannya. Harus kepada seorang Muslim untuk mandi membersihkan diri, makan makanan yang lazat, makan secara berkumpulan ataupun bersendirian. Yang kedua, mukallaf boleh mendapatkan pahala di sebalik makan dan minumnya jika diniatkan untuk sesuatu yang baik seperti mendapatkan tenaga untuk menunaikan ibadah. Mandub juga dinamakan dengan mustahab, sunnah, masnun, nafi. Pelakunya akan diberi pahala dan tidak diberikan saksi bagi mereka yang meninggalkannya. Dalil yang menyatakan perkara yang menjadi haram ialah la aslu fi syai'i ad-daratu tahrim, yang membawa maksud asal bagi sesuatu perkara yang memberi kemudaratan adalah haram.
Perkara yang dihukumkan sebagai harus juga boleh berubah menjadi haram jika ia dilakukan secara melampau, seperti tabiat menyediakan makanan melebihi daripada keperluan sehingga menyebabkan pembaziran. Hukum syarak adalah kitab Allah dan Rasulullah. Apabila disebut hukum syarak, maka yang dimaksud ialah hukum yang berpautan dengan manusia, iaitu yang dibicarakan dalam ilmu usul fiqh, bukan hukum yang berpautan dengan akidah dan akhlak. Hukum Islam dibahagikan menjadi dua, iaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum syarak yang mengandungi tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf atau mengandungi pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Menurut jumhur fuqaha, hukum taklifi ini dibahagi kepada 5 bahagian, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan muhabah. Namun menurut pandangan ulama Hanafiyah, hukum taklifi terbahagi kepada 7 bahagian, iaitu fardu, wajib, sunat, makruh tarimi, makruh tanzihi, haram dan harus. Sebagai orang Islam, wajib untuk memahami segala rukun dan syarat dalam satu-satu amalan serta memberi perhatian pula kepada perkara-perkara yang boleh membatalkan amalan. Ini khususnya amalan wajib seperti puasa, solat dan haji yang akan membawa kesempurnaan Islam dan akhlak umat Islam itu sendiri.